إلى كافة الأنبياء والأولياء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, 1 Jamadil Awal 1444 Hijriyah. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi rahmat, keberkatan, keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung perbincangan kitab Hadis Kursi, masih lagi dalam perbincangan berkaitan cinta Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi SAW muka surat 140, perkara yang ke-33, perkara yang boleh menarik kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang hamba. Yang ke-33, tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi SAW, bahagian negeri yang lebih dicintai Allah ialah masjidnya, dan yang dibencinya ialah pasarnya. Ini yang disebut oleh baginda Nabi SAW, merujuk kepada penulisan Mufti Wilayah Persekutuan berkaitan dengan tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah, dalam Al-Quran diceritakan bahawa dunia adalah tempat persinggahan bagi manusia. Dunia ni adalah tempat persinggahan. Matlamat kita akhirat. Maka di akhirat tu ada 2 lorong, 2 cabang. Satu syurga, satu neraka. Maka kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada perkara yang wajib diimani, hendaklah kita selamatkan diri kita daripada siksaan api neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Maka kita kena berusaha supaya kita ini menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat dunia ini adalah tempat persinggahan bagi manusia. Dan ia merupakan tempat untuk mengumpulkan amalan-amalan untuk dibawa ke akhirat, iaitu tempat yang kekal. Sebagaimana yang saya sebut selalu, bila seseorang itu meninggal dunia, maka tak ada dah syariat amalan yang dia kena buat. Tak apa, aku tak nak semayang masa hidup ni, aku nak semayang masa mati dalam kubur. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Aku tak nak berzikir masa hidup di dunia ni, aku nak berzikir masa selepas mati. Tidak ada. Jadi dari sudut syariat, di alam barzah kita tidak diberitahu keberadaannya. Cumanya dunia ini tempat persinggahan yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengumpul pahala, ganjaran, kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita
di akhirat nanti ada perkara yang menjadi saksi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap perkara yang kita buat menjadi saksi kepada kita. Sehinggalah kepada tempat dan masa yang kita berada itu juga akan menjadi saksi di atas perbuatan seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang ingin dengan amal usahanya mereka ni mendapat kebaikan di akhirat, faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pahala yang kita belajar sebelum ni, pahala dia diganda-gandakan 10 hingga 700 kali ganda ataupun lebih daripada itu mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, dia buat sesuatu amalan, amalan tu ada amalan baik, tetapi dilaksanakan kebaikan itu semata-mata untuk dunia. Untuk dunia. Dia tidak ada pun niat untuk akhirat, untuk bekalan akhirat dia. Tidak ada pun terdetik di hati dia untuk saham akhirat, untuk mendapat kebaikan di akhirat nanti daripada Allah Subhanahu wa taala, menarik rahmat Allah di akhirat. Tidak ada. Yang adanya kalau dia buat benda baik, dia nak kerana dunia semata-mata. Nak suruh orang puji ke, nak suruh orang bagi projek ke, nak suruh macam-macam lah. Hal-hal keduniaan ni banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut sesiapa yang ingin kebaikan, amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kata Allah, kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan. Maknanya mengikut ketetapan Allah. Berapa banyak? Kalau banyak, banyak. Kalau sikit, sikit. Mengikut ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut ia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Itu ruginya. Buat amalan untuk akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Buat amalan semata-mata untuk dunia, maka Allah bagi di dunia, tapi di akhirat Allah Ta'ala tak bagi. Di dunia ini pun Allah Ta'ala bagi mengikut qadar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perlu memanfaatkan masa yang ada dengan memperbanyakkan amal soleh supaya ia tidak dihabiskan pada tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Untuk itu kali ini akan membicarakan berkaitan dengan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha." Ini hadis yang kita baca tadi. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Ini hadis yang kita baca tadi dalam kitab ni. Maksudnya tempat paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Tempat ibadah. Kalau kita dekat dengan surau, maka suraulah tempatnya. Dekat dengan masjid, masjid sama. Maksudnya tempat orang melakukan zikir, melaksanakan ibadah, mengingati Allah Subhanahu wa taala padanya, di dalamnya. Dan tempat yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pasar-pasar. Baik. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya ketika mensyarahkan hadis ini, beliau rahimahullah berkata, masjid-masjid
merupakan tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan ia merupakan tempat yang dilakukan ketaatan serta ia diasaskan di atas ketakwaan. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan Masjid Quba, ussisa 'ala taqwa, diasaskan di atas ketakwaan dan dilaksanakan di dalamnya perkara yang membawa kepada zikrullah, ingat pada Allah, ataupun melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi rahimahullah, adalah pasar-pasarnya, disebabkan ia merupakan tempat penipuan, tempat tipu daya, tempat riba, tempat sumpah yang dusta, tempat pemungkiran janji, tempat menjauhkan daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini antara sebab-sebab kenapa pasar ini menjadi tempat yang disebut oleh Nabi SAW yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, makna suka dan benci Allah adalah Allah menghendaki akan kebaikan dan juga keburukan. Itu maksudnya. Makna suka dan benci Allah ialah Allah menghendaki kebaikan. Iaitu di masjid sudah tentu kebaikan yang kita dapat. Manakala di pasar, walaupun kita boleh membeli barang, bawa balik benda-benda yang kita boleh ambil manfaat dengannya, benda halal dan sebagainya, tetapi di sana adanya berbagai-bagai aktiviti yang tidak sehat, berbohong ke, riba ke, sebagaimana disebut oleh penulis hafizahullah. Selain itu, dengan perbuatannya itu akan menyebabkan seseorang itu gembira atau berduka. Bila kita duduk di masjid, kita tenang. Duduk di surau, kita tenang. Kita ingat Allah. Kita dengar kuliah, boleh tambah ilmu, boleh tambah amalan, boleh zikir pada Allah, boleh baca Quran, boleh niat iktikaf. Sukalah kita. Suka. Suasana itu kita suka. Tetapi kalau pergi ke pasar, ada orang bergaduh, ada orang menipu, ada orang melakukan aktiviti yang tidak baik dan sebagainya. Tambahan pula, masjid-masjid merupakan tempat turunnya rahmat dan pasar-pasar merupakan sebaliknya. Ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya pula menyatakan bahawa hadis ini antara dalil menunjukkan kemakruhan memasuki pasar. Lebih-lebih lagi di zaman kita yang padanya terdapat percampuran di antara lelaki dan wanita. Kata para ulama, apabila banyaknya kebatilan serta terzahirnya kemungkaran di pasar, maka hukum memasukinya adalah makruh dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan serta mengikut jejak langkah mereka pada urusan agama bagi menyucikan daripada berada pada tempat yang banyak berlakunya maksiat. Maknanya kalau pergi saja-saja, tidak ada tujuan dan sebagainya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang mengurangkan kebaikan. Mengurangkan kebaikan. Sekiranya ada hajat, maka tidak mengapa. Kita nak pergi beli barang untuk masak ke, keperluan harian ke dan sebagainya. Tapi kalau pergi lepak saya saja, pergi menyembah apa semua sekali, itu perbuatan itu boleh mengurangkan kebaikan. Maka perbuatan yang boleh mengurangkan kebaikan ini hukumnya adalah makruh. Tambahan pula, Imam Ibnul Battal ada berkata, masjid merupakan tempat yang disebutkan nama Allah.
Masjid ni adalah tempat yang disebutkan nama Allah. Manakala pasar pula adalah tempat yang bising dan lalai, serta tempat manusia sibuk mengumpul dunia, mengumpul duit. Di samping itu, sekiranya seseorang itu mengingati Allah Subhanahu wa taala di pasar, maka ia termasuk di antara amalan yang terbaik. Kita pergi ke pasar, kita tidak terkesan dengan hiruk pikuk kebisingan yang berlaku di pasar, dan juga aktiviti-aktiviti yang boleh melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di pasar. Jadi kalau sekiranya, kata Ibn Battal, seseorang itu pergi ke pasar dalam keadaan dia tetap juga mengingati Allah Subhanahu wa taala, tidak terpengaruh dengan kelalaian yang ada di pasar, maka kata Ibn Battal rahimahullah, itu adalah antara amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik. Melihat kepada beberapa pandangan, kata penulis hafizahullah, pandangan para ulama, maka hukum memasuki pasar adalah makruh kerana ia merupakan tempat yang boleh menyebabkan manusia jauh atau berpaling daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Mawardi rahimahullah dan selain daripada Imam Al-Mawardi rahimahullah mencela perbuatan orang yang sentiasa melazimi pasar. Sikit-sikit nak pergi pasar. Ada buat apa? Tak ada buat apa. Memang ada orang yang suka pergi ke pasar. Dia suka pergi ke pasar. Nak membeli ke? Tak. Nak beli ikan ke? Tak adalah. Ikan dah ada banyak dalam peti tu. Lauk banyak. Ayam pun cukup untuk seminggu, untuk sebulan. Tak ada masalah. Lepas tu nak pergi ke pasar buat apa? Saja lepok-lepok. Lepok-lepok. Pergi. Jadi perbuatan itu adalah makruh. Tapi kalau ikut pandangan Ibnul Battal, kalau pergi juga dalam keadaan tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang melalaikan, maka itu adalah yang paling baik. Itu antara amalan yang paling baik. Tapi kalau pergi tak ada tujuan, tak payah pergilah. Kalau pergi dalam keadaan ada tujuan untuk keperluan harian, maka ianya sebagaimana disebut Ibn Battal, lebih baik kalau sekiranya kita itu dapat mengingati Allah Subhanahu wa taala dan tidak terpengaruh dengan kelalaian. Baik. Jadi Al-Mawardi mengatakan selain daripadanya mencela perbuatan Al-Mawardi dan selain daripada Al-Mawardi rahimahullah mencela perbuatan orang yang sentiasa melazimi ke pasar dan banyak menghabiskan masanya dengan menyibukkan dirinya sehingga mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja lain pula, kita yang tak kerja ni, tak kerja tu dari sudut hukum lain pula. Tak ada kerja, pergi ke pasar. Jadi kesimpulannya, hadis yang membicarakan berkaitan pasar merupakan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang sahih. Selain itu, hukum asal memasuki pasar adalah makruh. Itu hukum asal. Hukum asal memasuki pasar adalah makruh di sisi para ulama, melainkan bagi orang yang berhajat padanya. Jadi orang yang berhajat padanya itu hukumnya harus. Dia akan bertukar kepada hukum harus. Asal hukum masuk ke pasar adalah makruh. Makruh. Tetapi kalau sekiranya ada keperluan untuk kita ke pasar, dia termasuklah mall ke, market ke apa ke, pasar. Bila sebut pasar tak kisahlah dalam bentuk dia. Maka dari sudut hukum asal, pergi ke sana tanpa tujuan, tanpa hajat adalah makruh. Tanpa hajat adalah makruh. Tetapi kalau sekiranya mempunyai hajat, maka
ia bertukar kepada hukum harus. Dan kembali kepada pandangan Ibnul Battal, mengatakan sekiranya seseorang itu masuk ke pasar untuk kerana hajat, tetapi dalam keadaan tetap juga mengingati Allah Subhanahu wa taala, itu antara amalan yang terbaik, kata Ibnu Battal rahimahullah. Akan tetapi perlu diingat agar menjaga adab-adab masa masuk pasar tu, serta tidak menghabiskan banyak masa pada perkara-perkara yang tidak berfaedah sehingga terabainya kewajipan atau tanggungjawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah memelihara kita serta menerima segala amalan yang kita lakukan. Jadi kesimpulannya, asal masuk ke pasar adalah makruh hukum dia, tetapi dia boleh jadi harus kerana hajat. Hajat kita nak pergi membeli ke, hajat kita nak berniaga ke, kita berniaga di pasar, maka harus untuk kita masuk ke pasar. Dan ulama mengatakan kalau kita tidak terpengaruh dengan perkara yang melalaikan dan kita tetap juga mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik. Sebab tu setengah-setengah tempat, tuan-tuan, setengah-setengah tempat, terutama sekali di Kelantan lah. Kalau pasar di Kelantan tu, kalau tuan-tuan pergi ke Kota Baru, di pasar Siti Khadijah tu, diperdengarkan bacaan Quran sentiasa. Kalau ada pasar-pasar malam, dibuka bacaan Al-Quran. Kalau hari Jumaat pula, masa saya kecil-kecil dulu dekat kampung saya, masjid dia buat pasar, lepas tu ada kuliah Jumaat. Jadi orang pergi ke pasar tu boleh dengar kuliah Jumaat, boleh dengar kuliah Jumaat, majlis ilmu. Sampai ke hari ni masih lagi hidup kuliah Jumaat tu, tapi pasar tu dah kurang sebab orang dah pergi ke pasar-pasar besar sekarang. Ni cara untuk kita tarik manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala bila masuk pasar. Ada tempat-tempat bila masuk waktu solat akan diperdengarkan azan. Tu kita di Selangor ni susah sikit kot, sebab ada masyarakat majmuk bukan Islam apa semua sekali. Tambah-tambah tak berapa nak suka sangat dah kita. Benda-benda macam ni mungkin menyebabkan sekatan-sekatan yang lain. Tapi di Kelantan benda ni banyak dipraktikkan. Baik. Jadi secara jelasnya hadis Nabi SAW menyebut tempat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala ialah masjid. Tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah pasar-pasar. Kerana di sana, di pasar-pasar adanya banyak benda-benda yang boleh melalaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut realiti, orang suka mari masjid ke suka pergi ke pasar? Tuan-tuan jangan bayangkan pasar ni macam pasar Selayang, Tesco, Lotus ke apa tu, pasar juga tu. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, orang lebih suka mari masjid ke ataupun di surau ke, ataupun lebih suka duduk di pasar, lepak di pasar, tak ada buat apa, pergi lepak je. Itulah realiti. Baik. Seterusnya orang yang ke-34, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang yang ucapan dan kata-katanya baik. Sabda Nabi SAW, jihad yakni menegakkan agama Allah, yang lebih disukai Allah ialah ucapan yakni nasihat yang benar yang disampaikan kepada
seorang raja, yakni penguasa yang aniaya dan tidak adil. Maknanya ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan kebenaran kepada pemimpin yang zalim dan tidak adil. Pemimpin yang zalim lah, yang melakukan keburukan dan sebagainya. Ni paling Allah Ta'ala sukalah. Tapi sekarang ni payah. Jarang sangat ada orang sebegitu. Cerita yang kedua, cerita yakni percakapan yang lebih aku sukai, kata Nabi SAW, ialah yang benar ataupun yang lebih benar. Maknanya tidak berbohong. Cerita yang benar, perkara-perkara yang benar. Dan kata-kata yang paling benar sekali ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya perkataan, yakni ucapan yang lebih disukai Allah ialah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini adalah zikir yang kalau tuan-tuan baca dalam kitab Fadailul A'mal tu, banyak hadis-hadis dibuat tajuk khusus berkaitan dengan subhanallah, fadilat, kelebihan seseorang itu sebut zikir dengan subhanallah, zikir dengan alhamdulillah, zikir dengan la ilaha illallah, dengan Allahu akbar, dengan la ilaha illallah. Baik, kita rujuk pada tulisan ulama. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, lazimkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lazim. Kerana semua itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana gugurnya daun dari pohon, kata Nabi SAW. Kita sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Duduk di mana-mana, duduk di masjid, di surau, duduk di rumah, di atas kereta, di atas motor, dalam perjalanan nak pergi kerja, tengah berjalan ke, duduk saja-saja, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada seisi dunia. Ini kelebihan, antara kelebihan ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar. Jadi kata Nabi, ucapan ini lebih aku sukai daripada seisi dunia. Yang ketiga, daripada Samurah Ibn Jundub rahimahullah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling Allah Taala suka, 4 ucapan. Pertama, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ni kata Nabi SAW, ucapan yang Allah Ta'ala paling suka, ni 4 ni. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Kita nak sebut yang mana dulu tak kisah, kata Nabi SAW. Nak mula dengan la ilaha illallah, nak akhir dengan tasbih, tak ada masalah. Nak mula dengan alhamdulillah, itu terpulang pada kita. Cuma biasa kita buat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun kita ceraikan subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar. Lepas tu kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar jadi amalan kita. Kita nak tidur, baca benda ni tuan. Baca
sebelum tidur. Amalkan sebelum tidur. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah 33 kali. Ataupun baca la ilaha illallah sampai kita tidur. Tuan-tuan, kalau kita lihat dalam kitab tasawuf, antara benda yang dicadangkan kepada kita, iaitu ibadah selepas solat Isyak. Kalau kita amal ibadah solat Isyak tu, selepas solat Isyak tu tuan-tuan, tak ada masa kita nak pergi minum kedai mamak. Tak ada masa kita nak pergi minum kedai kopi ke, tom yam ke. Lepas tu kesihatan kita pun terjamin. Tak makan, tak minum dah, sampai kita tidur. Ambil masa sejam, 2 jam. Dalam hadis Nabi SAW menyebut sesiapa solat 4 rakaat selepas Isyak, 4 rakaat selepas Isyak, seperti dia beribadah pada malam Lailatul Qadar. 4 rakaat. Nak buat macam mana 4 rakaat? Setengah ulama kata 2 rakaat selepas solat sunat ba'diyah, lepas tu tambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 rakaat. 4 rakaat. Fadil Sa'ashim Al-Maranji, tuan-tuan, masa dia nazak, masa dia 2-3 hari nak meninggal tu, dia semaya lagi, tuan-tuan. Lepas Isyak, anak dia bagi tahu saya, lepas Isyak mesti dia buat. Sebab apa? Amalan dia. Lepas Isyak 4 rakaat sunat. Tu 2-3 hari nak meninggal dah, tuan. Kalau tak pernah buat, boleh ke jadi 2-3 hari nak meninggal buat lagi benda tu? Tak jadilah. Macam Al-Fadhil Ustaz Dusuki sebutlah, Tok Guru Nik Aziz koma, tapi bila masuk waktu semayang, dia bangun semayang. Kerana dia suka semayang. Dia suka semayang ni, dia suka. Maka akhir dia kita boleh tengok bagaimana. Ada orang suka berzikir, tuan-tuan. Suka berzikir. Akhir dia zikir. Wabi Zaidi cerita Imam Dahlan lah, yang dekat Kuang tu. Imam Dahlan. Dia tu dalam keadaan koma, tapi Quran dia baca tu. Dia baca Quran. Keluar. Doktor kata tak apa, biar dia baca. Biar dia baca. Ni tuan-tuan, amalan kita di akhir ni, kita kena latih dari masa kita sihat ni. Masa kita sihat, bukan kata masa sakit, masa nazar, masa nak uzur sungguh baru rasa nak kembali. Tu tak ada masalah. Bukan kata tak boleh, tu lagi baik lah. Yang teruknya sakit ke, sakit teruk ke, tak kembali lagi pada Allah, tak ingat lagi pada Allah, tak nak berzikir lagi, tu teruk lah. Tapi kita dari sudut hukumnya kita tak boleh lah nak kata teruk begitu. Cuma keadaan itu menyedihkan dan merugikan. Maka kita latih daripada sekarang dari sudut zikir ni. Kerana Nabi SAW sangat menggalakkan kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sangat menggalakkan kita berzikir. Sesiapa yang berzikir, sentiasa zikir kepada Allah, dia akan tenang. Kalah pilihan raya pun tak apa. Ada. Kalau menang pilihan raya, tak ada masalah. Tenang. Kalah pun tenang. Ada orang menang pilihan raya, dia pergi jalan raya melawan. Tapi kita Islam aja, bila kita menang, maka kita pun bertahmid pada Allah, berzikir pada Allah. Kenapa kita amal selalu? Kalah tenang juga. Kerana kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang sentiasa berzikir pada Allah, Nabi sebut syaitan tak boleh nak ganggu hati dia.
Ketika mana dia tidak berzikir pada Allah, syaitan akan duduk bertenggek atas hati dia tu. Maka di mana sahaja zikirlah pada Allah. Zikir, ingatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, iaitu maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah maha besar, adalah lebih aku cintai, kata Nabi SAW, daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Sampai Rasulullah SAW nak jelaskan kecintaan dan kesukaan Nabi SAW kepada perkataan-perkataan ini, Rasulullah bandingkan dengan perkara yang kita kira menyenangkan, jelas, tak susah kita nak tengok dan sebagainya. Ini sampai tahap Rasulullah nak bagi tahu kepada kita. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang dikatakan antara langit dan bumi, atau dikatakan lebih baik dari sesuatu yang terkena sinar matahari atau tenggelamnya, ini adalah ungkapan yang menggambarkan dunia dan seisinya. Dari sini menunjukkan bahawa keempat kalimah ini lebih baik daripada seluruh isi dunia. Yang kelima, dari Ummi Hani bintu Abi Talib radhiyallahu anha, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW menghampiriku. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, aku sudah tua dan lemah, maka perintahkanlah kepadaku dengan amalan yang boleh aku lakukan dengan keadaan duduk. Ummu Hani, sepupu baginda Nabi SAW, anak kepada Abu Talib. Jadi Rasulullah menghampiri, macam kita lah, ada orang saudara mara kita, pak saudara kita ke mak saudara kita, sepupu kita yang rapat-rapat ni, mereka ni dah tua, kita suka pergi bersembang dengan dia. Kita suka pergi bersembang dengan dia, dengar apa yang dia nak bagi tahu pada kita. Jadi Ummu Hani kata, ya Rasulullah, aku ni dah tua, aku dah lemah, bagilah amalan yang boleh aku lakukan dengan keadaan duduk. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bertasbihlah kepada Allah 100 kali. Subhanallah. Umpama kamu membebaskan 100 budak dari keturunan Ismail. 100 hamba. Budak maksud hamba lah. Seperti kamu membebaskan 100 hamba dari keturunan Nabi Ismail AS. Besar pahala tu. Besar. Jadi tasbih subhanallah 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Benda ringkas, tetapi mempunyai kelebihan yang banyak. Bertahmidlah kepada Allah, kata Nabi SAW, 100 kali. Umpama kamu menunggang dengan 100 kuda yang dibawa ke jalan Allah. Bukan kata dengan amalan ni kita tak perlu berjuang dah. Tidak tuan. Tetapi amalan ini kita buat untuk menguatkan rohani kita sebagai bekalan untuk kita berjuang. Itu maksud dia. Bertakbirlah kepada Allah dengan 100 takbir, kerana ia sama dengan 100 unta yang menggunakan tali pengekang dan penurut. Bertahlillah kepada Allah 100 kali. Ibnu Khalaf berkata, saya mengira beliau bersabda, kerana ia memenuhi di antara langit dan bumi, dan pada hari ini tidaklah amalan seseorang itu diangkat kecuali akan didatangkan dengan seperti mana yang kamu lakukan itu. Seterusnya dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wala haula wala quwwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa-dosa kecil, dosa kecil terhapus, dosa besar kena bertaubat. Tak terhapus dosa besar dengan amalan dan zikir kecuali dengan taubat. Amalan kebaikan dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, aku pernah bertemu dengan Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku kepada umatmu. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan salam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita jawablah waalaikumsalam, dan beritahukan kepada mereka bahawa syurga debunya harum. Kata Nabi Ibrahim AS, airnya segar, dan syurga tersebut adalah datar, tanamannya adalah kalimah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Maka perbanyakkan tuan-tuan, perbanyakkan zikir kita, terutama yang disyurkan oleh Nabi SAW. Ambil yang mudah-mudah tak apa. Kalau nak yang payah, belajar lagi lah. Cari tutup guru, Ustaz Zaki ke, minta amalan-amalan. Saya dah banyak ni Ustaz buat ni amalan. Bukan nak riak, tapi nak bagi tahu Ustaz, nak amalan lain pula. Begitu. Amalan mana? Bagi yang payah sikit Ustaz. Yang boleh terbang kau. Tak adalah begitu tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, biar kita ni ada amalan. Amalan tu adalah amalan yang istiqamah. Dalam perbincangan kita ni yang disebut oleh Nabi SAW, ucapan dan kata-kata yang boleh menarik cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, antaranya ialah zikir. Dan antara zikir yang banyak fadilatnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ni tuan-tuan rujuk dalam kitab Fadailul A'mal, dibuat tajuk yang khusus serta dengan kelebihan-kelebihan bila kita menyebut perkara ni. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan para hadirin yang dirahmati Allah, insya-Allah kita dapat ambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan ini. Kita akan sambung nanti perkara yang 35 yang boleh menarik cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa anshur 'alaina hikmataka wa rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.